Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtar. Hikayat yang ke-93. Hari ini 12 Rabiul Awal 1443. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda hari ini dalam sejarah sebagaimana yang disebut oleh para ulama sirah bahawa 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 hari Isnin adalah merupakan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata para sahabat, kedatangan Nabi ke Madinah adalah merupakan hari yang bercahaya Madinah. Apabila wafatnya Nabi, gelaplah Madinah. Maknanya perasaan para sahabat itu gelap hari itu. Kenapa? Sebab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan musibatul lil ummah. Nabi sallallahu pernah sebut, siapa dia ditimpa musibah, maka dia ingatlah musibah yang paling berat lagi, musibah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik waktu Nabi ada, wahyu turun. Rahmat Allah Taala mencurah-curah. Apa saja yang berlaku, sahabat rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sudah tidak ada, yang ada di harapan kita iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah pula nak diganyang dan diancam dengan berbagai-bagai fahaman, cuba nak mentashkik, menimbulkan keraguan terhadap ketulinan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang thabitah, yang sahihah, maka kita rasa satu ancaman yang telah dihalakan ke arah sunnah. Maka para pencinta sunnah wajib bangun, mempertahankan, menjelaskan kepada ummah bahawa sunnah ini adalah merupakan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tonggak yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim, ataupun disebut oleh para ulama Al-Quran dan sunnah wahyun minallahi azza wa jalla. Cuma wahyu Al-Quran itu dengan sifat dia yang tersendiri. Wahyu kepada Nabi melalui sunnah adalah merupakan satu cara yang tersendiri. Tapi dua ini tidak berpisah. Sunnah dengan Al-Quran berpisah tiada. Walaupun kita cuba dipisahkan oleh para penjajah, penjajah hanya mampu memisahkan di antara amalan orang dengan sunnah, tapi dia tak mampu memisahkan di antara sunnah dengan Quranul Karim. Maka para Ahlus Sunnah sekalian, hendaklah kita sentiasa menggilapkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ihya as-sunnah. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan sunnah, mempertahankan sunnah dengan cara membelajar, memahami dan juga menghayati apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh bagaimana para sahabat dengan sunnah, saya telah tulis sebuah buku, nama dia Sunnahmu Amalanku. Buku ni menarik tuan-tuan, walaupun dia ringkas, tapi adalah kesilapan cetak tu ada beberapa tempat yang perlu kita perbaiki dalam cetakan yang baru. Namun asasnya kempen kita, tajuk dia menarik, Sunnahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalanku. Jadi tiba-tiba kita mengaku ahli sunnah, tapi sunnah Nabi kecil, amalan yang tidak diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur rasmi. Dia panggil jalur rasmi, jalur sanad yang sahih ini, tiba-tiba kita pergi ambil jalur lain melalui mimpi, melalui kasyaf, melalui bagai-bagai jumpa yang dijumpa di tengah jalan dan sebagainya. Kita katakan itu bukan jalan kita. Hadza huwa tariquna ila Allah, tariqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sunnah Nabi. Tuan-tuan kena ingat, sedar 12 Rabiul Awal, hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan 12 Rabiul Awal juga salah satu riwayat yang mengatakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak ambil masa untuk berdebat, berbincang tentang bila tarikh lahir. Yang kita nak bincangkan kaifa nuhyi sunnah, kaifa natamassak bis sunnah. Itu yang kita nak habiskan masa kita, bagaimana kita nak beramal dengan sunnah, bagaimana kita nak jadi ahlus sunnah wal jamaah yang betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan masa kita, kita habiskan tenaga kita, kita habiskan umur kita mempertahankan sunnah Nabi. Kempen masyarakat supaya beramal dengan sunnah. Barulah kita boleh declare, kita boleh mengakui aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah cinta kita cinta hakiki yang melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, dan melayakkan kita dapat minum di kolam Nabi, dan melayakkan kita untuk menjejakkan kaki ke dalam syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada Al-Hikayah Al-Thalithah wa Tis'un, kisah yang ke-93, iaitulah kisah salah seorang daripada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Pemandi jenazah pada ketika itu nama dia Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi arahan kepada Ummu Atiyah supaya menguruskan jenazah anak-anaknya. Kita tengok dengar cerita, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. An Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, Ummu Atiyah sendiri menceritakan kepada kita, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuh. Ketika wafatnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok nanti riwayat kata nama dia Zainab. Ummu Atiyah nak menguruskan jenazah, Nabi kita masuk ziarah anak-anaknya. Faqala, maka Nabi SAW telah memberi arahan kepada Ummu Atiyah, pemandi jenazah ini, irsilnaha thalathan, mandikan dia 3 kali, 3 pusingan. Au khamsan, kalau tak cukup 3, 5. Au akthar min zalik, kalau tak bersih lagi, lebih daripada 5. Naknya angka ganjil. 3, 5, 7, 9. Tapi jangan lebih sangatlah, itu waswas nama dia tu. Itu angka waswas. La. In ra'aitun dhalik, Nabi kata kalau kamu rasa tak cukup dengan 5, tambah lagi. Mana Nabi open, bagi terbuka kepada Ummu Atiyah, tengok keperluan. Bima'in, dengan air, wasidrin, dan bidara. Air bidara. Bidara ni kita kenal kan? Pokok bidara sekarang ni pun tempat kita pun ada air bidara. Waj'alna fil akhirati kafura, basuhan terakhir dengan air yang dicampur dengan kafur. Au syai'an min kafur, ataupun sikit daripada kafur. Jadi kafur ni orang Melayu panggil kafur baru, kan? Orang Kelantan kata kafur baru. Kafur yang diletak di tempat mayat itu. Fa iza faragtunna, apabila selesai mandi semua, fa azinnani, maklumkan kepadaku. Mana Nabi tunggu di luar, bagi tahu kepada aku. Ai a'lamnani arsilna li khabaran, bagi tahu kepada aku dah selesai mandi. Falamma azannahu, bila kami beritahu, ya Rasulullah, intahayna minal ghusl, kami dah selesai daripada mandi mayat ini. Fa'atana hiqwahu, Allahu akbar, bahagialah anda dia. Maka Nabi SAW beri kepada kami hiqwahu, mana kain dia. Kain dia. Faqala ash'irnaha iyyahu, Nabi kata ash'irnaha iyyahu, jadikan kain ini lapis pertama, lapisan yang membalut tubuh jenazah ini. Nak ambil berkat
dengan kain Nabi SAW. Maka sesalah. Hadis ini ringkas, huraiannya panjang lagi. Hadis ini rawahul jamaah, maknanya rawahul Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, wa Tabarani wa Ahmad dan lain-lain lagi. Dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Wujubu taghsilil mayyit, wajibnya mandi jenazah. Dan dia salah satu daripada fardu kifai. Dia panggil fardu kifayah. Kalau ada sebagai orang mandi, gugurlah, yang lain itu dosa. Seorang mandi pun tak apa. Yang pentingnya ada orang mandikan jenazah, jangan tak ada orang mandikan dia. Dan juga dilalatul hadis juga tentang cara kafan. Nabi kata kita kafankan jenazah itu berapa kali mandi. Itulah di antara apa yang kita faham daripada hadis ini. Baik. Para pelajar sekalian, minal mawdu'atil lati tusar, di antara tajuk yang diperbincangkan dalam isu yang dibincangkan yang kita boleh ambil dalam kisah ini, seperti biasa 10 perkara. Yang pertama, kita nak mengenali pemandi jenazah wanita zaman Nabi. Nama gelaran dia Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Nama dia Nasibah. Bi fathin nun, Nasibah. Kama dhabatha Ibnu Makula. Jadi sebab sahabat ni orang baca dua. Kalau tulisan macam ni, Nasibah ataupun Nusaibah. Nasibah atau Nusaibah. Tapi tuan Syekh kita ni pilih Dhabt Ibnu Makula dengan bifathin nun, Nasibah. Jadi kata kita kalau ada nak dapat anak cucu sehari dua ni, ambil nama ni, Nasibah. Nasibah. Kalau nak rasa nak manja sikit, Nusaibah. 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 Huruf sama. Bacaan tasghir, Nusaibah, Nasibah. Comellah nama tu, insya-Allah. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang nak dapat anak, dapat cucu, simpan nama ni. Nama sahabat yang rapat ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perangai sahabat-sahabat ni orang panggil tempias kepada anak cucu kita, insya-Allah. Jangan duk ambil kan nama penyanyi, nama pelawak, nama pelakon-pelakon, apa sangat yang ada pada mereka. Nama dia Nasibah binti Al-Harith. Al-Harith. Al-Ansariyah. Orang Madinah. Al-Basriyah. Mungkin dia duduk di Basrah di akhirnya. Kata Syekh, Nasibah ni bukan Ummu Umarah. Seorang lagi nama Nasibah juga. Atau Nusaibah juga. Terkenal dengan pejuang yang berani. Nama dia Ummu Umarah. Ummu Umarah ni, atau Imarah, itu nama dia Nasibah binti Ka'ab. Nasibah binti Ka'ab bin Amru bin Auf bin Mabzul al-Maziniyah as-Sahabiyah al-Mujahidah al-Muqatilah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusaibah binti Ka'ab ni, kenal Ummu Imarah ni, salah seorang pejuang berani mati dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan ingat dalam peperangan Uhud, Allah nak uji para sahabat, pecah tentera. Sehingga terdedahnya Nabi kepada musuh. Nasibah ni, Ummu Imarah ni, dia pergi atas dasar jururawat. Tapi bila dia tengok terdedahnya Nabi kepada musuh, dia dengan senjata dia berdepan dengan tentera kafir. Radhiyallahu anha wa arda. Nah, dia lain. Ummu Atiyah ni nama sama, gelaran lain. Ini Ummu Atiyah, ini Ummu Imarah. Yang ni masyhur dengan mandi jenazah, yang ni masyhur dengan menjenazahkan orang. Masya-Allah. Sebab dia masuk dalam peperangan. Baik, ini mungkin Ummu Imarah ni kita akan jumpa dalam siri yang lain, insya-Allah. Jadi Ummu Atiyah ini telah meriwayat daripada dia oleh Muhammad bin Sirin. Sirin. Ringannya tulisan. Ada orang tulis Sirin lah, Sirin. Adik-beradik dia Hafsah binti Sirin juga meriwayat, Ummu Syarahil, Ali bin Al-Aqmar, Abdul Malik bin Umair, Ismail bin Abdurrahman dan lain-lain.
Dia sebab tu nama Al-Basriyah, sebab dia pergi ke Basrah, fanazalat qasra Bani Khalaf. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selalu pergi ziarah Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia juga ada beberapa riwayat hadis, di antara hadis yang masyhurnya hadis ini, hadis mandikan jenazah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup sampai ke tahun 70 lebih kurang lah. Dia kata hudud sanata sab'in radhiyallahu anha. Baik, cerita yang kedua, bintun Nabi. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan di sini siapa? Adakah dia Zainab, Ummu Kulsum atau Ruqayyah? 3 kan anak Nabi ni, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Satu lagi Fatimah. Wal arjah, pendapat yang paling kuat ahli sejarah kata Zainab. Sebab ada nama dia disebut oleh Ummu Atiyah dalam riwayat Muslim. An Asimil Ahwal, an Hafsah binti Sirin, an Ummi Atiyah. Qalat, lamma matat Zainabu bintu Rasulillah. Jadi, kita jelaslah di sini, hadis cerita kita ni yang meninggal siapa? Zainab, anak Nabi. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irsilnaha witra. Mandikan dia dengan angka ganjil 35. Al-hadis. Hadis dalam Muslim. Ummu Atiyah ni terkenal dengan kerja kebajikan dia mandikan jenazah wanita. Dan dia juga telah mandikan anak-anak Nabi yang lain. Sebab dia pun panjang umur, sampai tahun 70 dia meninggal. Zainab yang mati dalam kisah ini iaitulah Zauj Abil As Ibn Rabi', isteri kepada Abil As, ibu kepada Umamah. Kan yang Nabi kita dukung waktu solat tu, Umamah tu. Nabi kita dukung waktu solat. Radhiyallahu ta'ala an jami'i as-sahabah. Isu yang ketiga, ghuslul mayyit fardun kifai. Mandikan jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Mandi jenazah itu fardu kifayah. Siapa yang dah mandi, ada orang mandi, selesailah kita. Baik, timbul lagi soalan, siapa yang boleh dimandi, siapa yang tak boleh dimandi. Tuan-tuan senaraikan dia. Siapa boleh mandi, siapa yang tak boleh dimandikan. Yang pertama, la yughassalul kafir. Orang kafir tak boleh kita mandikan. Kalau keluarga dia nak mandi cara dia, biarkan. Tapi kita orang Islam tak ambil ganggu. Yang kedua, orang yang mati syahid dalam peperangan. Dipanggil syahidul ma'rakah. Macam syuhada Uhud. Masuk dalam peperangan dia mati situ lalu. Maka dia ni tak boleh dimandikan. Bahkan, orang yang mati syahid itu dikebumikan dengan baju dia. Dengan darah-darah dia. Darah dia, baju dia, luka-luka dia tu dikebumikan demikian. Nabi SAW sebut dalam hadis, la tughassiluhum. Jangan kamu mandikan mereka. Fa inna kulla jurhin. Setiap luka. Au kulla damin yafuhu. Au setiap darah itu. Yafuhu miskan yaumal qiyamah. Masya Allah. Pada hari kiamat esok dia keluar dari kubur. Darah dia berbau kasturi. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat Jabir. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Mana orang mati syahid tidak boleh dimandi dan dikafankan. Keluar hari kiamat esok dengan darah-darah dia berbau kasturi. Yang ketiga, orang Muslim yang mati syahid tapi bukan dengan kafir. Fayughassal, maka dia kena mandi, dia kena salat. Dia pergi sama dia, contohnya mempertahankan negara, ada pemberontak, maka itu dikira tidak mati syahid ma'rakah. Orang ni walaupun pahala syahid, tapi dia punya mandi kena mandi. Yang keempat, dimandi dan disolat ke atas sebahagian daripada jasad orang Muslim. Kalau kita jumpa, contohnya orang ni jatuh kapal terbang, apa-apa sajalah, aksiden ke, hancur tubuh dia, kita jumpa sebelah je tubuh dia,
Kita ambil sebahagian tu, dimandi, dikafan, solat dengan niat keseluruhan mayat yang tak jumpa cari tu. Yang kelima, apabila mati kanak-kanak, baby mati ba'dal istihlal, maknanya dia keluar daripada perut mak dia, bunyi keluar, ghusila wa sulli alaih, dimandi, kafan, salat. Iza istahalla as-sabi, bila kanak-kanak tu keluar bunyi suara. Yang seterusnya, as-saqat. Saqat ni anak kandungan gugur. Kalau belum cukup 4 bulan, tidak dimandikan, tidak disolat, bolehlah kita basuh dia tu. Bungkus, dibalut dan ditanam tanpa khilaf di antara para ulama. Sesalah kita. Apabila sudah cukup 4 bulan lebih, maka bolehlah dimandi dan disolatkan atas dia bittifaq. Kerana dia pada ketika itu telah pun ditiup roh. Tiup roh ni khilaf ulama kan. Ada kata 120 hari. Ada kata 40 hari. Abu Anas memilih pandangan yang kedua. Roh ditiup dalam masa 40 hari. Wallahu alam. Yang ke seterusnya, al-usatu minal muslimin. Orang yang derhaka di kalangan orang Islam. Seperti orang mati setelah dijatuhkan hukuman hudud. Dia bunuh orang, kita pancung tengkok dia mati. Ataupun orang yang mencuri harta ghanimah. Orang bunuh diri. Anak zina. Semua ni kumpulan ni dia panggil ahlul qiblah, maka dimandi dan dikafankan dan disolat. Cuma orang yang buat dosa besar ni eloknya imamul muslimin, khalifah tak solatkan atas jenazah dia. Cukuplah dengan imam ratib yang solat. Baik. Itu di antara orang yang dimandi dan tak dimandikan. Kita baca semua. Tak sempat nak asing ke satu-satu. Yang keempat, al-ghasil. Pemandi mayat. Siapa dia ke layak memandi mayat? Fayambari. Tuan-tuan tanda. Yang sepatutnya orang mandi mayat ini, an yakuna arifan. Dia kena pandai cara-cara mandi mayat. Nah tu, kena pandai cara. Yang kedua, aminan. Seorang yang menjaga amanah. Katuman lil asrar. Menjaga rahsia. Dia tak cerita orang. Hatta iza ra'a husna. Kalau dia tengok mayat tu baik, boleh dia sebut, Masya Allah, mayat yang aku mandi tadi lembut ya sendi-sendi dia. Mudah ya nak mandi dia, Masya Allah. Wa in ra'a su'an. Kalau tengok benda tak baik, jangan cerita dengan orang. Allah dia ni. Aku tak tahulah apa nak jadi mayat dalam kubur ni. Masa aku duduk mandi pun ada dah bau-bau tak enak. Keras. Muka dia pakai macam. Tak. Jangan. Wasta'adha billah fi nafsi. Dia kena minta berlindung kepada Allah Ta'ala dalam diri dia. Jangan ditular. Apalagi kalau ambil gambar masuk Facebook. Ini sangat jahat pemandi mayat macam ni. Maka syarat yang ketiga mandi mayat tu aminan. Orang yang aman, katuman lil asra. Orang yang jaga rahsia. Kalau benda baik nak sebarkan, itu pun kita kena tengok. Zaman kita ni elok jangan disebarkan lah. Kalau ada benda baik pun, kita kata Alhamdulillah. Sebab apa? Orang mudah cari benda khurafat zaman sekarang ni. Suka cari benda khurafat, benda karut. Jadi kalau kita cuba nak tularkan benda ni, jadi benda lain. Yang ketiga, keempat, wada'a liman baina yadi bil maghfirah. Sambil duduk mandi mayat tu dia kena berdoa yang mulut dia, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Jangan duduk cerita dengan orang tak tu pasal. Apalagi sambil duduk mandi mayat duduk ngopak orang. Lagi dasar tak ingat mati langsung dia ni. Ini berat ni. Jadi kalau dia tengok mayat contohnya baik, bolehlah dia cerita tanpa menceritakan orang. Jangan ada talmih. Apa talmih? Jangan ada macam clue kata orang saya yang menunjukkan mayat tu. Ya. Cerita Allah mayat aku bumi gini. Ada nampak tak baik. Jadi jangan bagi langsung orang kena mayat yang tak baik tu. Jangan bagi langsung orang kena mayat yang tak baik tu. Yang ke empat,
Yang bagi Allah yasmah bidukhul, jangan benarkan orang masuk ke tempat mandi mayat kecuali orang yang ada kepentingan. Keluarga rapat dia ke, ataupun tak ada siapa pandai mandi. Ustazah ni, ustaz ni pandai mandi, boleh masuk. Ajar anak-anak dia. Orang lain tunggak luar, tak payah. Tak payah tunggu, tak payah duduk depan jenazah. Lebih baik kalau tengok kamera duduk main gini. No. You jangan masuk. Mayat bukan untuk ditularkan. Mayat untuk dikebumikan. Wa adamu talaffuzihi, dan orang yang kita yakin nak masuk tempat mayat ni orang yang jaga amanah dan dia tidak akan tularkan kalau dia tengok benda tak baik. Kita tahu mayat ni boleh berubah benda-benda apa-apa saja. Baiklah. Yang kelima, sifatul ghusl, sifat mandi. Tadi sifat pemandi. Ini kita berpindah kepada sifat mandi kama yali. Banyak lagi sebenarnya. Tapi tuan saya kata ni bukan nak tengok hak panjang-panjang cari lagi tak pekoh lah. Ia ni cerita hikayat je ni. Kita hikayat ni kita bawa cerita sikit-sikit lah. Di antara adatnya, pemandi mayat tu kena pakai kufaz, pakai sarung tangan. Supaya tangan ni tak sentuh ke body kawan tu lah. Dan buka pakaian si mati tu buka, kita tudungnya dengan kain supaya tertutup aurat dia. Eloknya kita letak di tempat yang tinggi. Kan sekarang ni orang buatkan macam meja gitu, tinggi untuk nak mandi jenazah senang. Kita kena tekan perut dia supaya keluar apa-apa yang ada dalam perut dia tu, dalam usus dia tu. Ada supaya dia keluar. Bimbang nanti tengah-tengah usung keluar pula najis, kotor dia punya kain kafan dan lain-lain lagi. Kemudian basuh aurat dia dulu, kubur dengan dubur, bersih semua najis-najis yang ada. Kalaulah najis tak berhenti, kita kena sumbat. Pakailah alat-alat yang tak berhentilah, asyik dia keluar je, nak tunggu sampai bila. Ataupun ada darah yang tak berhenti, contohnya orang mati ngejut, mati aksiden, kan darah dia tak berhenti, elok ditutuplah tempat keluar darah tu dengan kapas, dengan apa. Kemudian sesuatu barulah kita ambilkan wuduk untuk dia. Ambil wuduk seperti solat, laukan hayyan. Selesai semua ambil wuduk, barulah kita siram semua jenazah dia tu. Hadha huwal wajib. Itu cara yang wajib. Yang sunatnya macam mana pula? Mandi 3 kali. Selesai yang pertama tadi, mandi pula round yang kedua dengan air bidara. Sekarang ni sudah ada sabun tu lah, Arab kata sabun, shampoo, mudah buat Arab ni kan. Kemudian yang akhir baru kita letak kafur ataupun bahan-bahan yang seumpama kafur. Kalau kita ada alat sekarang ni macam alat pengawet yang tak mudah mayat tu jadi rusak, dan menjauhkan mayat itu daripada dimakan oleh benda-benda hayawan ni. Mana kalau pemandi tengok tak cukup 3 kali, tambah 5. Demikianlah sampai ke sehingga dia bersih. Baik, kalau mayat itu perempuan, dia pakai sanggul, pintalan rambut, buka dulu, mandi siap-siap, kemudian dipintal balik. Takut tak sampai air. Yang keenam, yujzi, memadailah kalau musim gawat kita kafankan orang tu 1 lapisan saja, bungkus cukup. Tapi eloknya 3 helai kain untuk laki-laki, dan perempuan 5 sekali dengan kain tudung dia. Kain dia jadi 5. Kain kafan tu 3. Kain sarung, kain tudung jadi 5. Sebagaimana rawahu al-Jama'ah radhiyallahu an Aisyah qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikafankan Nabi 3 kain. Tak ada serban, tak ada baju. Al-hadis. Hadis Ummu Atiyah pula menceritakan ketika dia kafan anak Nabi radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaha izar, Nabi bagi kain, dirak mana kain tudung, khimar, dirak mana baju kamis, khimar kain tudung, dan 2 helai kain kafan. 5 semua. Baiklah.
Yang ketujuh, Nabi SAW telah beri kepada Ummu Atiyah kain dia, hiqu. Kain dia supaya dijadikan lapisan pertama yang membalut tubuh. Sebab apa? Nabi kita ni SAW ada barakah, berkatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan anaknya selamat daripada siksaan kubur ataupun fitnah kubur. Demikianlah para sahabat yang lain radhiyallahu anhum yang dapat menyimpan barang-barang kepunyaan Nabi. Mereka ni akan simpan barang itu. Berapa kali dah nak sebut isu ni, kan? Para sahabat ni sangat bakhil dengan barang-barang Nabi yang ada pada simpanan mereka. Sebab apa dia bakhil? Kenapa? Dia tak mau. Dia nak bawa benda tu dalam kubur sekali dengan dia. Kita dah sebutkan dalam kisah yang lepas 92 bagaimana para sahabat tu ambil barang Nabi SAW ini minta kain yang Nabi pakai tu, minta kain yang Nabi pakai untuk dia jadikan kain kafan. Satu. Ada lagi hikayat lain, seorang hikayat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia beli kain kepunyaan Nabi daripada Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ni dia panggil penyair. Dia punya tuan punya qasidah Banat Su'adu. Panjanglah kisah ni. Kalau orang hafal tarikh hadap ni kita hafal. Banat hadis qasidah Banat Su'adu. Jadi Nabi kita dengar, Nabi kita suka, Nabi bagi burdah. Bagi kain tu kepada siapa tadi? Ka'ab bin Zuhair. Bila Nabi terdengar qasidah ini, maka terkenalah nama dia, qasidah tu dengan nama Al-Burdiyah. Ini sebuah pada burdah, kain Nabi begitu. Masya Allah. Tak salah dengan qasidah. Yang salahnya terlalu berqasidah. Dalam masjid berqasidah, bergendang lagi pula cinta Nabi, bangun berqasidah tak tahu sampai pukul berapa. Sekali-sekala bolehlah kita nak dengar, tapi bukan jadi satu adat. Macam qasidah ni satu ibadat pula dah. Jangan. Siapa lagi? Ada sahabat yang pegang kuku Nabi, rambut Nabi, dan mereka telah berwasiat supaya kebumikan sekali dengan dia. Sebagaimana Fatimah binti Asad, mak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anha, bila mati albasha sallallahu alaihi qamisahu. Mak Sayyidina Ali mati, Nabi kita bagi baju dia, suruh orang pakaikan, suruh orang buat kafan. Allahu akbar. Bahagialah para sahabat. Jadi kita hari ni kita tak tahu. Semua orang declare mengaku ni ada orang nak jual baru dapat hari ni pula sebotol air yang dicelup oleh rambut Nabi. Berapa sebotol? Mahal dia punya harga. Air celup rambut Nabi. Mana boleh jadi kat dia ambil rambut siapa tak tahulah. Masya Allah, mudahnya masyarakat ini kena goreng dengan para penggoreng yang duk menunggang agama ni. Kononnya rambut Nabi dia celup Nabi dalam air tu. Baiklah, yang ke-8, wujud al-kafur fi akhiri ghaslah. Kenapa kapur tu dia letak yang terakhir sekali? Sebab dia punya bau tu eloklah. Bau. Dia punya rasa pun pahit. Jadi mayat tu tak mudah nak rusak. Kalau terlambat sikit kita bawa ke kubur, tidak cepat dia punya rusak. Atau dalam kubur pun tak cepat dia hancur. Itu di antara. Dan hayawan-hayawan juga tak suka dengan bau tu. Jadi lambat sikit lah mayat tu nak hancur. InsyaAllah. Tidak ada riwayat kita kena pergi sembuh henna ketika nak kebumikan jenazah. Tidak ada warna yang dicadangkan kecuali warna putih. Warna putih. Nabi kata sebaik-baik pakaian kita putih, dan jadikan putih itu warna kain kafan kamu. Warna kain kafan kita warna apa? Putih. Ni buat Syiah ni dia kain putih tapi dia tulis pula nama-nama imam 12. Tengok dia lukis gambar tengkorak, pelik lah.
Syiah ni agama ajaib lah. Agama ajaib. Jadi jangan duk tulis lah. Bagi dia tulis nama imam 12 ni, malaikat mari tengok, oh no way. 12 imam ada kat sini, jangan kacau. Itulah dia. Tempat kita ni tak tulis imam 12. Tapi zaman dulu ramai juga ni tunggu kubur. Alhamdulillah sekarang ni budaya tunggu kubur ni nampak orang dah faham dah. Tak ramai lagi dah yang ambil upah tunggu kubur. Saya pergi blok belakang pondok ni ada kubur kan. Bila ada orang mati, orang upah lah. Berapa 3 malam, 7 malam, berapa dia punya package. Jadi kita tengok orang duduk pasang lapu atas kubur, kita pergi. Tak takut lah cerah. Kita tengok. Duk apa? Ada hodok buah, macam-macam cerita. Waktu ana tengok itulah. Orang duk main-main dengan upah tunggu kubur ni. Waktu tu saya kata, ini laisa minal Islam ni. Bukan diajar oleh Islam macam ni. Tak boleh tinggal tu. Kena tukar walaupun dekat dengan masjid, dia tak lagi semua. Dua orang contoh dia tengok. Seorang pergi solat, seorang duduk sini. Nanti orang dia pergi isya pula. Sebab dia kata kalau kita tinggal, malaikat mari lalu tanya khabar. Itu kepahaman yang saya dengar masa tu. Pelik-pelik. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan tidak ada lagi perkara-perkara pelik di kubur-kubur umat Islam ini, insya-Allah. Tapi kalau kita biarkan geng duduk bergendang di kubur ni, nanti apa akan jadi dengan anak cucu kita esok, tuan-tuan tunggulah. Tu'ti ukulaha. Sekarang ni pun sudah ada dah. Sebab jadi pesta di tempat yang mereka belajar dulu, ada jadi pesta setiap tahun pergi kubur. Jadi balik sini pun nak buat jugalah. Baru ni buat perarakan, pergi ke kubur Tok Kenali. Rahimahullah ta'ala. Tok Kenali tak ajar benda ni. Bawa bendera pergi. Siapa yang suruh buat? Siapa yang mula dulu? Kita kena ingat, benda pelik ni kalau dah mula, dia tak akan berhenti. Sebab itulah cerita Fatimiyun, puak-puak Syiah Ubaidi, yang menghidupkan perayaan-perayaan maulid-maulid ni. Maulid Husain, maulid Sayyidina Ali, maulid Fatimah ni, sampai hari ni pun tak habis-habis. Fatimah Akbar, maulid Fatimah Akbar, maulid Zainab Kubra, macam-macam dia punya nama. Ini mari daripada puak-puak Ubaidi ni. Baik. Yang ke-9, boleh suami mandikan isteri, isteri mandikan suami. Boleh. Tapi jarang orang buat. Asyik dia suruh orang je. Sepatutnya dua ni lah yang paling rapat sekalinya. Dia hidup dua tu bersama, mandi pun tak payah. Kalau tertengok aurat pun tidak jadi masalah dah. Tapi syaratlah suami tu kena pandai mandi. Yang tak pandai pula, isteri pun sama juga. Dan dia boleh mengkontrol diri dia. Jangan ada mandi duduk teriak, mati dah abang. Halo abang. Jangan buat. Tak payah suruh orang lain mandi lah, awak duduk kat tepi. Tengok keadaan lah. Mana dalil boleh tukar mandi ni? Dalilnya pernah Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, "Lau mutti qabli." Aisyah, kalau anti mati dulu, la ghassaltuki wa kafantuki. Aku akan mandikan awak, aku akan kafankan awak. Masya-Allah. Nabi bagi tahu kepada Aisyah. Aisyah juga kata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu illa nisa'u." Kalau benda tu depan, bukan dah lepas tak boleh buat apa dah. Nasaya tidak ada orang yang mandikan jasad Nabi kecuali semua isteri dia. Tapi benda dah berlaku, tak apalah. Yang pentingnya, nak ceritanya harus suami mandi isteri, isteri mandi suami. Barulah kita kata sehidup semati. Ni tidak masa bagi kek ya, sehidup semati. Masa mati sudah lari. Macam-macam dah. Dia, seminggu isteri mati, hari-hari duk puh gambar bini. Masuk bulan yang kedua, puh gambar bini baru. Senyap kita. Kita ni jangan melampau sangat, tuan-tuan. Jangan banyak duk mengepus benda-benda yang menunjukkan kita hilang kesabaran. La. As-sabru inda sadmatil ula. Kita nak tengok orang ni sabar tak sabar ketika berlakunya peristiwa itu. Waktu tu dia panggil orang sabar. Kalau habis kan ambil album dah post, cukup 40 hari, oh saya sabar. Sabar apa lagi cerita macam tu? Habis dalam sabarnya. Allahu Akbar. Baik. Yang terakhir, ada kalanya mayat tak boleh dimandikan. Dengan beberapa sebab. Bagaimana kita nak selesaikan? Maka kita tayamumkan dia.
Contoh di antara mayat yang tak boleh dimandikan, adamu wujudil ma. Tak ada, langsung tak ada air. Atau air terlalu jauh, nak pergi ambil 2 hari baru sampai, busuk mayat. Maka kita tayamum, kebumikan mayat. Ataupun mayat yang dah tahallul, maknanya mayat dah busuk. Kalau kita nak mandi memang tak boleh dah. Jadi kita ambil dia, masuk dia dalam bekas plastik, tayamum setakat mana yang mampu. Ataupun mati, seorang laki-laki mati di tempat tak ada langsung orang laki-laki, semua dia jatuh di pulau perempuan saja situ. Ataupun seorang perempuan sesak masuk dalam kepulauan laki-laki, tak ada orang perempuan, maka tak boleh dia mandikan sebab aurat. Jadi kafan dia ditayamumkan. Tambah zaman kita ini, bermula zaman COVID-19, bermula awal tahun 2020 dulu, kalau jenazah tu positif COVID juga tidak dimandikan, bahkan ditayamum. Bahkan tayamum pun di atas balutan. Lagi dahsyat. Sebab itulah kita rasa sedih apabila sahabat kita meninggal. Dahlah meninggal kena COVID, tak boleh nak mandi pula, keluarga tak boleh nak pergi. Itulah sebab kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT minta selamat. Dan kita jagalah SOP yang dibuat oleh kerajaan sebagai ikhtiar, langkah-langkah ikhtiar. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kisah yang ke-93, insya-Allah. Kita sambung lagi kisah kita yang ke-94 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.